Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Bertemu dalam siri yang kedua tentang kupasan buku 40 hadis palsu yang popular ini. Saya nak sambung tentang pembahagian hadis. Secara umumnya kita boleh bahagikan hadis ni kepada dua kategori, iaitu satu disebut sebagai hadis maqbul, iaitu hadis yang diterima. Kategori yang kedua ialah hadis mardud, hadis yang ditolak. Ini pembahagian secara umum. Jadi dalam kategori hadis maqbul, ia mengandungi hadis sahih dan juga hadis hasan. Dalam kategori hadis mardud, iaitu yang ditolak, ialah hadis dhaif. Dan di bawah hadis dhaif ini ada banyak hadis-hadis yang lain yang dikategorikan sebagai hadis yang dhaif, dan yang paling teruk sekali iaitu hadis maudhu', hadis palsu. Jadi insya-Allah kita akan pergi kepada definisi hadis palsu itu dalam siri yang berikutnya insya-Allah. Sebelum kita pergi lebih lanjut, saya ingat ada baiknya untuk kita fahami dahulu tentang dalam hadis ni dia ada dua elemen yang penting yang menggabungkan sesuatu hadis itu, iaitu disebut sebagai sanad, yang kedua disebut sebagai matan. Jadi mana-mana hadis yang kita baca, ia akan mengandungi dua elemen ini, iaitu sanad dan juga matan. Sanad ini secara ringkasnya kita boleh fahami iaitu rangkaian para perawi, rangkaian para periwayat hadis itu. Kalau kita baca mungkin yang disebut sebagai an fulan, an fulan, an fulan. So para sahabat ataupun para tabi'in, para periwayat hadis yang menyampaikan hadis itu daripada awal sampailah ke akhirnya, itu disebut sebagai sanad. Silsilah itu disebut sebagai sanad. Yang kedua ialah elemen matan. Matan ini ringkasnya saya boleh sebutkan sebagai teks hadis itu sendiri. Jadi mana-mana hadis kalau kita baca, dia akan mengandungi dua elemen inilah, iaitu sanad dan juga matan hadis itu. Jadi dalam pembahagian hadis sahih saya dah sebutkan tadi, pembahagian hadis maqbul saya dah sebutkan dia mengandungi dua hadis, iaitu hadis sahih dan juga hadis hasan. Apakah itu hadis sahih? Apakah syarat-syaratnya? Insya-Allah anda ikuti siri yang berikutnya, saya akan berkongsi pula tentang ada 5 syarat hadis sahih yang jika dinilai sesuatu hadis, jika menepati kelima-lima syarat ini, maka ia akan dinilai dan dikategorikan sebagai hadis sahih. Dan apakah pula hadis hasan? Apakah perbezaannya dengan hadis sahih? Juga saya akan huraikan dalam siri yang berikutnya insya-Allah. Dan kemudian untuk siri yang berikut lagi, saya akan huraikan pula, berkongsi pula tentang definisi hadis dhaif dan juga hadis maudhu' insya-Allah. So ikutilah siri-siri yang berikutnya untuk kita pergi lebih lanjut lagi, lebih mendalam lagi insya-Allah tentang definisi hadis-hadis sahih, hadis hasan dan juga hadis dhaif insya-Allah. Sekian, terima kasih. Bertemu lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.